Renyai menyapa gerimis petang, mari berteduh di pohon bidara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Sharifah Nadira Sofia binti Said Mahathir, siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, ambilan PPISMP Jun 2022 dari option PSV2. Pada hari ini, saya akan mengulas serba sedikit mengenai subjek GKKO 1062, kokurikulum dan kesihatan diri, iaitu berkaitan tajuk dasar utama kokurikulum yang kelima. Baiklah, sebelum kita memulakan pembentangan pada hari ini, saya akan membaca soalan tugasan terlebih dahulu. Pembentangan ini merupakan sebahagian daripada pentaksiran berterusan iaitu tugasan 2 yang membawa markah sebanyak 20%. Soalannya berbunyi, setiap pelajar akan diberikan satu dasar utama yang terdiri daripada dasar 1 hingga dasar 5 untuk pembentangan. Pembentangan secara individu berkaitan dasar utama yang diberikan. Liputan dan isi kandungan pembentangan perlu kreatif dan kritis, menyeluruh, konsisten dan terperinci beserta dengan bahan-bahan yang digunakan. Keseluruhan pembentangan perlu menunjukkan ketulinannya. Pembentangan haruslah menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemahkan isi kandungan secara kreatif, kritikal dan analitikal. Format pembentangan perlu jelas dan koheren. Aspek kerjasama juga akan diambil kira dan dinilai semasa pembentangan. Sebelum kita membentang mengenai dasar utama yang kelima, saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada kalian mengenai dasar utama kokurikulum. Apa itu sebenarnya dasar utama kokurikulum? Dasar utama merupakan kegiatan kokurikulum iaitu apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP di luar bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, nombor 5652, Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai kegiatan kumpulan. Tanpa membuang masa, saya akan menerangkan tentang dasar utama yang kelima, iaitu berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa diskriminasi. Apakah yang dimaksudkan daripada dasar utama yang kelima? Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa diskriminasi. Baiklah, berdasarkan Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 17/2000 bertarikh 16 November 2000, dasar utama kelima merupakan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah yang berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan, tetapi memfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. Dasar utama kelima adalah di mana kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah bersifat merentas disiplin, peningkatan perpaduan, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif, dan penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar. Secara ringkasnya, dasar utama kelima ini menggalakkan setiap pelajar tidak kira status, bangsa atau agama untuk menyertai aktiviti kokurikulum secara rela hati tanpa ada sebarang ketidakadilan yang berlaku demi meningkatkan perpaduan dalam kalangan murid di Malaysia. Malah, bekas Menteri Pendidikan Malaysia kita sendiri iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Musa bin Mohamed pernah berkata dalam peruntukan Tahun Baru 2002 bahawa perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan, terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. Oleh itu, dasar utama 5 merupakan salah satu cara bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid sejak mereka berada di bangku sekolah lagi. Sekarang saya akan menerangkan mengapa pentingnya dasar utama yang kelima di dalam kokurikulum sekolah kita.
Umum mengetahui bahawa sekolah bukan sahaja tempat menimba ilmu, malah ia juga menjadi medium untuk pelajar-pelajar mewujudkan perpaduan serta mengukuhkan hubungan antara kaum yang berbilang bangsa. Menurut Jawatankuasa Pelaksanaan Mengkaji Dasar Pelajaran 1979, kegiatan kokurikulum dapat menggalakkan semangat berkumpulan, bekerjasama dan berdisiplin. Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dapat menyemai perasaan muhibah, perpaduan dan integrasi nasional. Maka nilai murni dapat dipupuk dan disemai dalam kalangan pelajar yang datang daripada latar belakang dan bangsa yang berbeza dengan wujudnya dasar utama yang kelima ini dalam kokurikulum kita. Seterusnya, kewujudan dasar utama yang kelima akan membantu dalam mencapai integrasi nasional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, aktiviti yang akan dijalankan sewaktu kokurikulum seperti aktiviti malam kebudayaan akan menyatukan beberapa peserta yang berlainan bangsa dan agama dalam penyampaian persembahan yang kreatif dan inovatif serta melambangkan kebudayaan di negara kita. Kesannya, kerjasama berpasukan dan hubungan yang erat akan terjalin selain menjurus kepada integrasi nasional ekoran persembahan yang dipersembahkan dalam aktiviti tersebut. Tidak dapat dinafikan berdasarkan dasar utama yang kelima iaitu berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa unsur diskriminasi, murid dapat membentuk kemahiran insaniah dalam diri mereka. Sebagai contoh, mereka akan berkemampuan dalam berkomunikasi dengan baik serta membentuk kerjasama antara ahli kumpulan. Seterusnya dapat menggalakkan perkembangan bakat, sifat kreativiti serta melonjak potensi murid ke tahap yang maksimum. Melalui aktiviti kokurikulum, mereka dapat berjumpa dengan bakat yang baharu ataupun mereka dapat mengembangkan lagi bakat sedia ada yang sudah lama tersorok dalam diri masing-masing. Seterusnya, murid dapat belajar mengendalikan diri dan berfikiran terbuka menerusi maklum balas daripada orang lain. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat mereka berfikiran dengan lebih matang. Dan akhir sekali, mereka dapat memupuk rasa kesedaran untuk memberi khidmat kepada masyarakat melalui aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam kokurikulum di sekolah. Akhir sekali, sasiah yang terpuji dapat dibentuk dalam diri pelajar melalui dasar utama yang kelima. Sebagai contoh, ianya dapat membentuk individu menjadi lebih berdisiplin, mengasah sifat kepimpinan dalam diri dan menjadikan pelajar berupaya untuk berkolaborasi dengan orang lain. Secara ringkasnya, kokurikulum telah menggalakkan pelajar memakai uniform agar kelihatan segak dan kemas. Selain itu, ianya mendidik pelajar untuk menepati masa. Pelajar juga dapat memupuk sifat disiplin melalui aktiviti seperti kawat kaki. Malah, pelajar dapat melatih sifat kepimpinan dalam diri masing-masing dan berupaya untuk mendapatkan hubungan silaturahim sesama pelajar lain walaupun daripada latar belakang yang berbeza. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Semoga pembentangan yang saya sampaikan tadi dapat difahami dengan jelas oleh kalian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.